Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Zazrina Zainuddin dalam program Santai bersama Malaysia Gazette. World Expo kembali. Kini penganjurannya daripada Oktober sehingga Mac 2022. Apa yang menariknya sekiranya anda tak tahu, World Expo tahun 2020 di Dubai bertemakan Connecting Minds, Creating the Future, menghubungkan fikiran, mewujudkan masa depan. Di mana World Expo ini adalah julung kalinya diadakan semenjak 170 tahun yang lalu. Ini merupakan satu platform di pentas dunia untuk berkongsi dan membentangkan idea-idea hebat dari segi sains, teknologi, inovasi, seni dan budaya oleh negara-negara di seluruh dunia. Apa yang menarik untuk saya bawakan kepada anda pada hari ini ialah Minggu Pendidikan yang mana akan berlangsung pada 13 hingga 18 Disember 2021. Yang menariknya adalah Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah dilantik untuk menjadi Kementerian Peneraju, manakala Education Malaysia Global Services EMGS sebagai agensi pelaksana. Baik, tema bagi Minggu Pendidikan ialah Education for Sustainable Development ESD dan meliputi bidang pendidikan tinggi, pendidikan asas dan pendidikan awal kanak-kanak. Cukup setakat situ saya berikan kepada anda antara intipati apa yang akan dibincangkan bersama dengan saya di sini hari ini. Saya akan perkenalkan kepada anda untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan World Expo 2020 di Dubai dan apa yang menarik mengenai Minggu Pendidikan. Bersama dengan saya adalah four fine gentlemen, 4 panel yang terlibat secara langsung Minggu Pendidikan World Expo 2020 di Dubai. Saya perkenalkan di sebelah hujung sana. Saya perkenalkan Cik Muhammad Razlan Jalaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif CEO EMGS Education Malaysia Global Services. Terima kasih. Kemudian Cik Sheikh Fahmi Sheikh Muhammad. Terima kasih. Naib Presiden Student Recruitment and Partnership Taylor's University. Dan di sebelah saya ini ialah Datuk Muhammad Shatta bin Sabran, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MQA, Agensi Kelayakan Malaysia, dan Datuk Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Turiman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Ya, sama-sama. Sihat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat? Sihat. Saya dikelilingi oleh jejaka-jejaka yang begitu berwibawa sekali. Okey? Ya. Okey, berbalik kepada topik Minggu Pendidikan. Sebenarnya kita nak santai saja. Okey. Santai. Kita nak berbual sebenarnya mengenai Minggu Pendidikan World Expo 2020 di Dubai, di mana sebelum ini memang dia punya pelaksanaan expo tersebut terganggu sedikit. Sepatutnya berlangsung pada 2020 ya. Betul. Jadi ia ditunda ke 1 Oktober ini sehingga Mac tahun depan. Betul? Soalan saya, kita terus saja membincangkan soalan ini. Pertama, saya nak tanyakan sedikit berkenaan dengan menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi di peringkat antarabangsa. Serius kita. Kita nak bertanyakan kepada Encik Muhammad Razlan Encik Muhammad Razlan selaku Ketua Pegawai Eksekutif EMGS. Seperti yang kita sedia maklum, KPT menjadi Kementerian Peneraju dan EMGS sebagai agensi pelaksana bagi Minggu Pendidikan Expo 2020 di Dubai. Jadi apakah target signifikasi penyertaan ataupun target market focus area kita cakap untuk Expo di Dubai ini, khususnya dalam meletakkan pendidikan tinggi Malaysia di peringkat antarabangsa? Terima kasih Zazrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali lagi terima kasih Zazrina dan juga rakan-rakan panel saya yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Alhamdulillah, insyaAllah kami bersama 34 agensi yang akan terlibat yang kita akan bawa sama ke Dubai, yang mana daripada 34 yang akan menyertai ini, mereka adalah dari kalangan universiti awam, IPTS, syarikat-syarikat. Jadi seperti mana yang semua tahu, kami mempunyai target yang begitu besar menjelang 2025, iaitu untuk mencapai sehingga 250,000 pelajar antarabangsa pada tahun tersebut. Jadi Dubai Expo ini adalah salah satu acara yang insya-Allah boleh membantu untuk kami mencapai sasaran tersebut.
Jadi untuk Expo Dubai 2020 ini kami menyasarkan kemasukan pelajar-pelajar daripada Timur Tengah itu meningkat dengan begitu drastik. Itu sasaran dan harapan kami. Bukan sekadar negara Timur Tengah, tetapi kita mungkin boleh anjakkan ke negara-negara Afrika Selatan, North Africa, Afrika Utara seperti Libya, Tunisia, Algeria, Morocco. Okey, di samping negara-negara Timur Tengah yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kita kerana negara-negara Timur Tengah pada masa ini masih lagi menduduki ranking atau kedudukan 10 negara yang teratas yang pelajar mereka melanjutkan pengajian di Malaysia. Walaupun begitu, semenjak pandemik angka itu sedikit menurun. Jadi inilah ruang dan peluang untuk kita kembalikan Malaysia ini di track yang telah pun sebelum ini kita lalui. Kerana pelajar-pelajar daripada negara Timur Tengah ini memang minat untuk menyambung pengajian di Malaysia. Kita bukan sekadar target ataupun mensasarkan pelajar-pelajar Timur Tengah ini dari negara Timur Tengah. Kalau kita tahu di negara Timur Tengah ni ramai juga pekerja-pekerja atau warga negara lain yang tinggal di negara-negara Timur Tengah. Terutamanya di UAE ni. UAE ada ramai penduduknya yang terdiri daripada pekerja-pekerja atau warga daripada India, Pakistan, Bangladesh dan juga negara-negara yang lain. Jadi sasaran ia tertumpu juga kepada kita sebut expatriate yang tinggal di negara-negara Arab ini, negara Saudi, di Bahrain, Qatar, tetapi yang ramainya di UAE ini. Jadi fokusnya bukan sekadar pelajar-pelajar daripada negara asal itu, tetapi juga daripada negara-negara yang negara luar yang tinggal di negara-negara Arab. Itu yang pertama, untuk menyasarkan seramai mungkin pelajar-pelajar dari Timur Tengah untuk datang ke Malaysia melanjutkan pengajian. Kedua adalah kolaborasi dan MOU di antara universiti-universiti Malaysia bersama dengan pihak di negara-negara Asia, di negara Timur Tengah ataupun di UAE. Saya bagi contoh, saya percaya UKM telah secure satu MOU bersama mungkin satu universiti atau syarikat. Jadi kita akan pastikan, kerana MOU ni juga penting. Kolaborasi di antara universiti dengan universiti ataupun antara syarikat dengan syarikat di Malaysia bersama dengan syarikat-syarikat lain di luar, terutamanya untuk Expo Dubai ni di UAE ini sangat penting. Kerana kita menyasarkan KPI kita sekitar 500 juta pulangan untuk Expo ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu. Saya serah kepada Zazrina. Wow. Saya begitu teruja sekali apabila kita mendengar bahawa target area untuk 250,000 pelajar untuk Expo Dubai KPI 500 juta ringgit pelaburan. Wow. Tapi untuk yang kali inilah untuk 2023 nanti akan menyertai lagi. Ada jemputan. InsyaAllah. Kita mesti join. Okey, bercakap mengenai pulangan katanya pelaburan 500 juta saya berminat untuk bertanya kepada Datuk Profesor Dr. Muhammad Equan Toriman, Naib Chancellor UKM Bangi. Kita sedia maklum, UKM Bangi sebuah universiti terkemuka, pencapaian membanggakan dengan menjadi top 1 in the world, ke arah top 1 in the world. Dan sebentar tadi seperti yang diperkatakan oleh Encik Muhammad Razlan, akan membawa pulang, apa orang kata, dah secure satu MOU bernilai 500 juta ringgit. Kabarnya UKM akan memperkenalkan Akademi Penyelidikan Inovasi di Expo itu nanti. InsyaAllah. Okey, boleh kita tahu sedikit berkenaan dengan. Terima kasih Saudari Zaz, rakan-rakan saya, Prof. Datuk Sattar, Saudara Fahmi, Saudara Razlan daripada EMGS. Pertama-tamanya kita UKM ni merasa sangat teruja lah. Because at the first time kita diberikan peluang untuk bersama-sama KBT untuk kita enhance kita punya higher education, especially di universiti lah. Dan dalam konteks ini kita di Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil pendekatan yang sangat ampuh kita untuk memastikan sasaran kita dalam konteks higher education di Malaysia ini dia menjadi hub yang utama bagi kebanyakan para pelajar kita, terutamanya yang target kita daripada kawasan Timur Tengah seperti yang Saudara Razlan sebutkan tadi. Tapi kita kena faham bahawa ekosistem universiti ini dia berbeza. Kami di Universiti Kebangsaan dan juga 4 universiti lain yang kita anggap sebagai research university, penyelidikan is a must. Beside kita punya education, daripada pengajaran dan pembelajaran.
Sebab itu bila kita bawa agenda universiti penyelidikan seperti yang saya sebut tadi, kita membawa penyelidikan yang akhirnya memberikan impact kepada pemegang taruh. The so-called translational research. Di sini bagaimana nanti kita sebagai sebuah universiti penyelidikan dapat memberikan peluang kepada penyelidikan tertiary kepada mereka ini masuk ke UKM, menjalankan penyelidikan dan akhirnya dia memberikan impact kepada masyarakat. Not only in Malaysia per se, tapi juga di negara asal mereka lah. Sebab itu kita bawa bersama-sama agenda SDG misalnya, bagaimana Education 4IR misalnya, yang menjadi agenda besar negara dan dunia dalam memastikan nanti masyarakat sejagat dapat hidup dengan selesa, memberikan keselesaan itu melalui penyelidikan-penyelidikan yang dihasilkan di universiti. Dan kita di UKM ini kita ada satu center yang kita panggil sebagai pusat idea. Pusat idea ini ditubuhkan semata-mata untuk melihat penyelidikan-penyelidikan yang berimpak tinggi yang kita dapat melalui hasil daripada kajian-kajian yang dibuat oleh pensyarah kita, para pensyarah kita dan juga pelajar-pelajar master dan PhD kita, terutamanya daripada dalam dan luar negara. Dan penyelidikan ini akhirnya kita hasilkan bukan sahaja dalam bentuk penerbitan yang berimpak tinggi, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan sebab itu ada beberapa agenda utama melibatkan Sustainable Development Goal, Agenda Global 2030, World Economic Forum yang menjadi asas kepada kajian-kajian yang kita nak laksanakan ni. Sebab itu Dubai Expo menjadi salah satu daripada kita punya focal untuk kita melihat bagaimana kita nak mensasarkan kajian-kajian ini, memberikan lebih impact, mengambil lebih ramai lagi peluang pelajar-pelajar yang hebat, terutama di sekitar kawasan Timur Tengah, kawasan Asia, kawasan Eropah, untuk sama-sama bukan saja menjalankan penyelidikan melalui mereka ni registered as a pelajar master atau PhD, tetapi kita nak buat engagement penyelidikan dengan mereka ni yang kebanyakannya telah pun well established. Jadi ini peluang kita lah sebenarnya sebagai sebuah universiti penyelidikan untuk sama-sama di expo itu nanti. Ini sebenarnya bukan pertama kali ya, kiranya ini bukan pioneer lah, memang sebelum ni memang dah ada lah, sedia ada lah. Jadi dari segi perbaharuan pula, apa benda yang baru untuk dibawa? Okey, Dubai Expo ni dia sebenarnya macam FIFA tau. You are talking about 136 countries. Macam FIFA World Cup. Semua orang akan tertumpu kat situ. Jadi kita mesti ada kita punya fokus. Untuk di Dubai kali ini, UKM in particular, kita membawa satu agenda khusus. Pertama ialah kita membawa UKM Shape, satu daripada PTJ utama yang mensasarkan seperti mana tadi saudara Razlan kata, kita nak ramai pelajar antarabangsa, dan di sinilah sebenarnya peluang kita untuk nak memberikan lebih banyak maklumat, lebih banyak liputan media yang kita boleh salurkan kepada mereka. UKM Shape kita bawa kerana kita yakin selepas berlakunya pandemik COVID-19 ini, norma baru berlaku. Proses pembelajaran dan pengajaran berubah. Kita tidak lagi bersifat lebih kepada konvensional, tapi lebih kepada FRC, Future Ready Curriculum. Dan ODL menjadi satu platform utama. Dan di sinilah sebenarnya kita nak capture pelajar-pelajar ini melalui modul-modul dan package-package pembelajaran secara dalam talian, tetapi kita tidak mengenepikan dari segi kualiti dan kuantiti. So kita menyediakan maklumat seperti bagaimana mereka nak mendaftar, apa dia sebenarnya modul-modul ataupun disiplin yang mereka boleh belajar, terutamanya di UKM dan juga universiti-universiti lain, dan bagaimana sebenarnya mereka ini boleh mendapat manfaat daripada beberapa package yang kita sediakan, terutamanya bila kita tawarkan dia secara hybrid dan juga secara 60-40 berdasarkan kepada proses hybrid dan juga proses konvensional. Okey, menarik. Tadi kita dah ke UKM antara jangkaan kita lah adalah lebih kurang 30 lebih macam tu, IPTS dan IPTA juga agensi yang terlibat daripada segi inilah dalam untuk Minggu Pendidikan ni. Bagaimanapun saya nak bertanya pula pada saudara yang di sebelah saya, iaitu
Saya Iaitu saudara Sheikh Fahmi Sheikh Mohammed yang merupakan naib presiden Student Recruitment dan Partnership Taylor's University daripada apa orang kata aspek daripada IPTS pula. Sebenarnya Universiti Taylor's dalam rangka untuk meletakkan diri sebagai IPTS terbaik di dunia. Okey. Jadi boleh tak kita minta saudara Sheikh Fahmi berkongsikan sedikit mengenai kolaborasi. Kalau kita lihat kategori bagi Minggu Pendidikan ini dibahagikan kepada 4 kluster kita panggil, iaitu kluster wacana, kolaborasi, pameran dan juga rawatan. Soalan saya pada saudara Sheikh Fahmi, bolehkah ceritakan tentang kolaborasi dengan rangkaian universiti antarabangsa untuk meningkatkan lagi kualiti program yang ditawarkan khususnya untuk Expo kali inilah? Okey. Boleh. Terima kasih Puan Zaz, Ya, Cik Zaz, rakan-rakan panel, Prof Ikhwan, Prof Sata, Encik Azlan. Okey. I think bila tengok pasal kolaborasi, Taylor's University telah mulakan dalam 10 tahun lalu. Sebab kita tengok permainan ranking amat penting dalam international education lah. So apa yang kita orang dah buat selama 10 tahun, kita tengok kita dah buat ada strategic plan macam mana kita nak capai kalau boleh ranking yang paling tinggi dalam pendidikan swasta. So kita punya first vision untuk menjadi private university Malaysia yang pertama. Lepas tu kedua kita tengok kepada Asia Tenggara, ketiga zon Asia, keempat baru global. So dalam QS ranking yang 2 tahun lepas, so Taylor's telah mendapat the number 1 private university lah di Malaysia, private. Okay. Terima kasih. Itu untuk bahagian akademik lah. Okay. Lepas tu yang keduanya kita dapat tempat pertama dalam Southeast Asia, private university. So dah first in Malaysia, first in Southeast Asia. So the third strategi untuk sampai ke bahagian Asia. So dalam QS ranking yang baru-baru ini, Taylor's sekarang nombor 53. So dalam 5 tahun lepas kita above 250. So dah 5 tahun sekarang dah about 53. So kita cuba untuk increase the ranking lah. And then finally global kita masih belum lagi. So itu will be the next stage. So dalam pasal ranking Taylor's, so kita mendapat kolaborasi dengan banyak universiti luar negara. So kita buat strategi pertamanya ikut faculty, supaya each faculty ada dia punya own collaboration dengan universiti yang terkemuka lah. So firstly dengan Faculty of Business and Management, so kita tengok pada UWE, University of West of England, dan University of Queensland. So itu kita buat kolaborasi untuk Faculty of Business and Management. Keduanya Faculty of Hospitality and Tourism. Itu kita tengok universiti mana yang kita nak collaborate. So kita University of Toulouse di Paris, France. Okay. So then kita tengok macam mana which university akan partner dengan which faculty. Thirdly, engineering. So kita tengok bagaimana kita nak increasekan kolaborasi ini, sebab international students dia akan tengok nombor 1 ranking. Betul. Nombor 2 mana dia boleh pergi selepas dia belajar di Taylor's. Betul. So then kita pun expandkan kita punya network university internationally to more than 250 sekarang lah, di seluruh negara dunia. Okay. So dengan idea begini, itu yang kita akan bawa ke Expo Dubai nanti, sebab kita akan share dengan kita punya future prospect students yang nak belajar di Malaysia, di Taylor's. Untuk saya, firstly saya akan promote Malaysia dulu, because that's our country. Okay. Yang keduanya, which university yang dia akan pergi. So itu kita akan tengok. Kalau UKM, sebab saya pun produk daripada UM. Okay. So saya memang promote UM pun. So firstly is the country, and then kedua baru program mana dan which university. So in terms of collaboration, that was kita punya vision. Ranking from the country to the region to the Asian region, and finally nanti global. Kedua
collaboration yang bagaimana untuk global university supaya kita boleh entice students daripada luar negara untuk belajar di Malaysia, untuk menaik tarafkan pendidikan di Malaysia. Okay, jadi kalau lihat kepada sekarang perkembangan pendidikan sekarang, jangkaan dia macam mana? Jangkaan mungkin ada target ke dapat? Ada, sebab kita orang di Taylors mula-mula dulu kita fokus on Malaysian students. Lepas tu sekarang kita expand to international market. So untuk 5 tahun lepas memang kita plan untuk increase kita punya international students. Pertamanya kita tengok pada country seperti Southeast Asia seperti Indonesia, Brunei. Lepas tu kita expand kepada China, dan yang ketiganya ke Timur Tengah, dan yang keempat ke kawasan kita panggil South Asian seperti India, Bangladesh, Nepal. So kita akan increasekan percentage of international students di Taylors daripada dulu masa kita mula-mula 10%, sekarang dah dekat 34% dah. Wow. Terima kasih Encik Chef Fahmi. Sama-sama. Sama-sama. Baru kita tahu sebenarnya macam mana operasi di dalam, sebab kita ada nampak ada pelajar-pelajar yang katanya ambil pembelajaran selama beberapa bulan di luar negara. Jadi itu sebenarnya maksudnya macam ada kolaborasi fakulti-fakulti dengan negara luar semua tu kan. Jadi itulah termasuk program yang seperti yang diperkatakan tadi. Ya, so kalau student belajar kita orang, kalau diorang nak continue dia punya final year, boleh pergi ke Toulouse di France atau pergi menarik. ke Australia, ya. Ini selling point. Terima kasih. Terima kasih. Okey, bercakap mengenai apa orang kata pelajar yang akan melihat ke mana mereka akan pergi selepas belajar di Taylors University. Ada satu lagi yang saya rasa sangat penting untuk pelajar-pelajar ambil kira untuk masuk ke sesebuah institusi pengajian tinggi, iaitu ni adalah satu badan yang memang ramai perkatakan kalau berkenaan dengan kursus-kursus, iaitu Agensi Kelayakan Malaysia. Ini memang banyak universiti akan ambil berat sebenarnya dan juga akan terlibat secara langsung dalam World Expo 2020 di Dubai, iaitu MQA, Agensi Kelayakan Malaysia. Tak, sebenarnya ada beberapa rakan-rakan di universiti-universiti yang saya ada berbual lah memang kebanyakannya memang akan bukan takut lah, tapi macam ada sesuatu sikit lah mengenai MQA yang mana ramai yang akan menggeletar sikit. Ada sesuatu. Tak takut. Dia tak takut lah, kan? Dia malu. Dia ni is the only institution yang control sebenarnya. Dia jadi seriau. Dia tak takut. Dia bukan takut. Dia macam ada sesuatu lah. Ada sesuatu. Tak apa, nanti saya jawab yang sesuatu tu. Jadi untuk anda yang masih lagi menonton program santai ini bersama dengan saya, di sebelah sini adalah kita punya pegawai eksekutif MQA, Agensi Kelayakan Malaysia. Datuk Muhammad Shatta, sihat? Alhamdulillah. Okey. Baik, Datuk Muhammad Shatta, kita terus saja ke soalan kita bersempena dengan Minggu Pendidikan World Expo 2020 Dubai. Apa potensi kolaborasi? Tadi kita dah cakap mengenai kolaborasi dengan Taylors University. Kita nak tanya kepada Datuk Muhammad Shatta, potensi kolaborasi dengan international recognition bodies pula. Kerana di Malaysia kita memang sedia maklum MQA. Jadi collaboration dengan international recognition bodies untuk memperkasakan lagi pengiktirafan dan akreditasi bagi memenuhi kehendak pasaran global. Okey, terima kasih Cik Zaz. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak jawab yang sesuatu tu. Supaya ramai orang yang keliru, tidak keliru dan sebagainya. Memang kalau kita lihat dari segi penubuhannya, kita dah hampir lebih kurang 15 tahun, tetapi ramai dalam kalangan warga IPT tak kenal pun MQA ni. Siapa tak kenal? Kenal, tapi kenal dalam konsep yang dia nak kawal orang, nak kontrol orang dan sebagainya. Itu yang seriau tadi tu. Tapi sebenarnya dalam new era of MQA, apa yang kita buat, kita sekarang more dynamic, more friendly dan sebagainya. So everybody, sama ada swasta ataupun awak adalah our close friend. Dan kita sekarang ni facilitate untuk menjadikan sesuatu perkara itu jadi. Not so much untuk mencari kesilapan dan sebagainya. So insyaAllah kemuskilan itu dapat kita selesaikan. Okey, patah balik kepada Dubai Expo yang insyaAllah akan diadakan pada bulan 11 hingga 19 Disember ni.
Seperti mana yang kita dengar panel-panel tadi bercakap tentang nak bawa orang, nak dapatkan duit dan sebagainya. Semua ni kita sebenarnya bercakap pada hari ini atas topi-topi yang berbeza. Tapi agenda kita sama, iaitu seperti mana yang disebut oleh saudara Razlan ini. Satu, kita nak pastikan 250 pelajar antarabangsa datang belajar registered, sama ada physically mereka di sini ataupun secara online, tapi mereka mesti mendaftar dengan mana-mana universiti awam dan swasta yang ada dalam negara kita. Dan tadi salah satu tarikan yang disebut oleh Datuk Ikhwan ialah ranking, dan juga sama juga dengan talent. Ranking is one of the criteria yang digunakan oleh pelajar-pelajar antarabangsa untuk memilih universiti mana. Dan alhamdulillah kalau kita lihat ranking negara kita, IPTA, IPTS, kita memang the best, among the best universiti dalam negara, dalam dunia. Tetapi dalam masa yang sama, ada satu perkara lagi yang kadang-kadang masyarakat terlepas pandang dari segi akreditasinya. Dan kita selalu dengar ada setengah-setengah orang bawa balik daripada luar negara, ijazah, diploma, master dan sebagainya. Bila mohon pekerjaan, ia tidak diterima kerana tidak ada akreditasi daripada badan-badan kualiti sama ada di negara tersebut atau negara kita. Jadi untuk memastikan agenda 250,000 itu tercapai, apa tugas utama MQA apabila kita pergi ke Dubai nanti ialah untuk mengadakan kolaborasi, engagement, networking dengan semua badan-badan akreditasi yang ada di sana. So hasrat kita untuk mengadakan MOU dengan written agreement, not so much on verbal. Kita nak hitam putih. Apa ayat yang ada di atas kertas itu menyatakan lebih kurang mana-mana degree, academic qualification, sama ada diploma, ijazah, master, PhD yang dikeluarkan oleh universiti awam atau swasta di Malaysia yang telah mendapat akreditasi MQA, maka apabila mereka pulang ke negara masing-masing dan melihatkan ada endorsement daripada MQA, maka pelajar yang sedemikian tidak akan menghadapi apa-apa masalah. Sama ada untuk kredit transfer, sama ada untuk bekerja, exchange dan sebagainya. Kalau ini berlaku, saya yakin ia akan menjadi satu tarikan yang sangat kuat kepada pelajar-pelajar Timur Tengah, especially after incident September 11, di mana ramai dalam kalangan pelajar-pelajar Timur Tengah telah pun mengubah direction. Kalau dulu mereka suka ke Amerika, tapi after September 11 mereka telah mengubah haluan, dan seperti mana yang saudara Razlan sebut, Malaysia is one of the destination yang mampu menarik mereka atas sebab budayanya hampir sama, agama dan sebagainya. Dan saya rasa dengan meningkatkan agreement, engagement, kolaborasi dengan badan-badan akreditasi di sana, saya yakin hasrat YBM untuk menarik 250,000 pelajar menjelang 2025 akan menjadi realiti mungkin lebih awal daripada tahun yang dihasratkan. Wow. Okey, nampak tak ada apa lagi yang awal. perlu diseriaukan pun. Lagi awal. Lagi cepat je. Lagi cepat, bro. Betul. Masya-Allah. Itulah dia kepentingannya kita ada Datuk Muhammad Shatta di sini untuk kita perjelaskan semula apa yang sebenarnya kita nak sebenarnya semasa Minggu Pendidikan itu nanti. Okey. Baik, sebelum itu tuan-tuan sekalian, saya nak maklumkan juga kepada penonton-penonton untuk pengetahuan anda, salah satu daripada program pengisian di bawah kluster Wacana, tadi saya ada sebutkan 4 kluster ataupun program di bawah Minggu Pendidikan itu, termasuklah kluster Wacana di mana nanti akan diadakan Pocket Talks. Pocket Talks dijangkakan lebih kurang 34 buah Pocket Talks akan diberikan oleh wakil-wakil jabatan, agensi, universiti-universiti awam dan swasta sepanjang Minggu Pendidikan itu. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut berbincang bersama dengan panel-panel kita, saya ingin berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi. Kita sediakan VT sebenarnya untuk semua untuk ditonton. Baik, kita akan kembali selepas ini. I had seen the pretty pictures online, so I had to come here and see it for myself. It's natural to feel nervous in new environments. I didn't know what to expect. But the university was so impressive. It definitely exceeded my expectations. My mind is constantly being challenged here. My teachers are so inspiring, encouraging me to ask questions and are highly supportive of my ambitions. There's many ways to get involved for international students. I'm very active in a few clubs in the university.
I have made some really good friends here, and I love being part of the colorful community. We really support each other in many ways. So many activities here, but I just want to make the most out of every single opportunity that's available to me. A big reason why I chose to come here was so that I could become fluent in English. English is widely spoken here, and I knew this would accelerate my learning. Thank you so much. Thank you. I get to use the language every day, both in and outside of the class. It's this immersive experience that's made all the difference. I knew that Malaysia would be the ideal environment. I felt assured that my choice was the right one. I picked Malaysia to study because in my country, Malaysia is considered to be one of the countries which offers high quality of education. And Malaysia is very welcome for the international students. We have giant football court, like tennis court, basketball court, also like swimming pool. Like swimming pool is amazing. I like to swim that pool, you know. I'm really enjoying like my life. I have everything now in terms of education, in terms of sport, in terms of amusement that I can enjoy. I'm gonna take my master's degree in Malaysia also because I really fall in love in Malaysia. My university offering all types of groundbreaking, latest innovations, latest technologies. I'm learning how to use this. You know, Malaysia at the same time offering to update with the world. Saya suka tinggal di Malaysia. Baik, kembali lagi dalam program Santai bersama Malaysia GZ. Anda masih lagi bersama saya, Zazrina Zainuddin, dan juga 4 panel saya yang sangat awesome ini. Okay. Awesome. Santai. Awesome. It's an honor. Okay. Honor. Terima kasih banyak masih lagi berada di sini bersama dengan Zaz. Seterusnya kita nak terus saja maju ke hadapan. Kita akan bertanya lagi soalan-soalan yang menarik di sekitar Minggu Pendidikan World Expo 2020 di Dubai. Okey. Kita nak tanya soalan kepada Datuk Profesor Dr. Muhammad Ikhwan. Kita nak tanya berkenaan dengan di UKM untuk Universiti Kebangsaan Malaysia terlibat ketika Minggu Pendidikan ini. Apakah kolaborasi dengan rangkaian institusi antarabangsa daripada segi menandatangani persefahaman MOU untuk kita nak kata meningkatkan kualiti program yang ditawarkan ini sepanjang Expo? Mungkin Datuk Profesor boleh huraikan sedikit. Terima kasih Zaz. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, UKM is looking forward for this expo. It's very important because kita anggap inilah peluang UKM untuk kita melebarkan lagi sayap kita sebagai sebuah universiti penyelidikan yang boleh memberikan peluang kepada semua untuk menyertai program penyelidikan bertaraf dunia. Dari segi kolaborasi, ada 2 inisiatif yang kita akan lakukan. Seperti mana yang disebut oleh saudara Razlan tadi, bukan satu MOU sebenarnya yang dah confirm, tapi ini fresh. Baru lagi kita dapat 4 MOU yang akan ditandatangani. Langsung di depan anda. Yang dah confirm. Kita ada 4. Melibatkan kita punya rakan sejawat kita yang dah confirm. 2 melalui directly daripada fakulti. Dan 2 ni yang menarik. 2 ni ialah daripada kita punya business wing. Kita panggil di bawah UKM Pakar Runding. 2 yang melibatkan fakulti ialah UKM dengan United Arab Emirates University dan juga University of Sharjah. Manakala daripada Pakar Runding, yang ini melibatkan MOU dan MOA. Maknanya dah clear projek dan program di mana pihak syarikat telah bersetuju untuk pakai kepakaran kita dan digunakan untuk mereka laksanakan idea dan kepakaran kita tu di syarikat mereka. Melibatkan Gulf Business Support established dan juga IMTC Sdn Bhd, di mana ini adalah syarikat Malaysia yang berpangkalan di Dubai. So menariknya dalam MOU ini dia akan melibatkan beberapa strategik lah. Yang pertama ialah kita nak memastikan bahawa apabila kita mengadakan MOU ini, satu ialah teknologi transfer berlaku. Yang ini penting pasal kita research university, kita ada center untuk kita menyediakan peluang-peluang startup company di mana mereka ni akan engage dengan syarikat-syarikat ini dan akhirnya diorang akan spin menjadi sebuah syarikat sendirian. Kita juga akan mengadakan program-program yang melibatkan mobility ataupun mobility antarabangsa, melibatkan pensyarah dan juga pelajar-pelajar kita.
Dan juga kita akan memastikan bahawa dalam MOU ini juga dia melibatkan some financial implication lah. Maknanya ada inisiatif daripada pihak universiti dan pihak universiti sana untuk kita engage melalui matching grant, right? Penawaran program-program dan juga program-program yang boleh memberikan manfaat kepada kedua-dua buah universiti lah, terutamanya melibatkan mobiliti pelajar dan juga pertukaran pensyarah antara kedua-dua universiti. Right? Itu yang pertama. Inisiatif yang kedua ialah seperti saya sebut tadi, di mana UKM Shape. Ini penting because UKM Shape ni adalah salah satu daripada PTG ataupun pusat tanggungjawab yang diberikan tanggungjawab untuk mendapatkan ataupun mengambil lebih ramai pelajar antarabangsa. Setiap universiti ada, dan kita juga di UKM mengambil inisiatif ini, dan ini peluang terbaik kita untuk capture seberapa ramai pelajar-pelajar antarabangsa yang telah pun kita dah engage awal. That's something new. Kita tak dia datang ke booth kita, datang I nak sambung belajar. No. Kita dah engage mereka awal. Mereka datang saja di booth kita nanti di Dubai dan mereka boleh express masuk dengan tawaran surat dikeluarkan on the spot. So menariknya kita dah buat kerja awal lah. Sebenarnya bukannya baru nak datang Dubai kan. Maknanya kita dah buat kerja ni 2-3 months back. So nanti kita dah capture mereka, dan setakat ini kita dah anggarkan hampir lebih kurang 47 pelajar yang dah secure tempat untuk kita nak bagi saja surat tawaran di situ. Menarik kan? Menarik. Maksudnya mereka ni semua memang dah tahu dia akan datang je nanti. Kita dah capture dulu awal-awal dulu. Jadi mereka ni kalau katalah kita di universiti kita tak boleh, kita channelkan ke UPM, kita channelkan ke universiti-universiti lain termasuk IPTS yang tak boleh, supaya kita nak jadikan Malaysia sebagai salah sebuah hub pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan adakan beberapa kerjasama dalam bidang penyelidikan terhadap universiti-universiti yang dah pun tersohor. Kita dah capture mereka ni melalui kita punya jaringan penyelidikan, terutamanya universiti-universiti di UK, di mana kita akan pastikan program-program melibatkan teknologi transfer, teknologi kredit transfer, juga beberapa program-program profesional jangka pendek yang melibatkan kursus-kursus yang bersifat micro credential. Yang ini saya cuba nak dapatkan maklumat ini kerana pentingnya mereka ni dah well established dalam kursus-kursus profesional ni. Jadi kita bawa mereka melalui inisiatif Gig Academy. Ni Zaz kena faham sikit lah, the Gig Academy. Kita ada Gig Economy, kita ada Gig Academy. Gig Academy yang memberi peluang kumpulan-kumpulan PAT, pendidik-pendidik yang tersohor ni datang ke UKM, memberikan kita peluang untuk mereka berkolaborasi dengan mereka, dan akhirnya dia memberikan faedah kepada kedua-dua universiti. Dan saya yakin UKM Shape dengan hadirnya mereka boleh bawa lebih ramai pelajar kerana mereka ni tak terikat dengan kita punya kaedah konvensional. Kalau kita nak masuk melalui kementerian, dia ada syarat-syarat tertentu. Tapi di bawah kita, di bawah commercial punya wings, kita akan pastikan mereka ni melalui proses yang lebih mudah, lebih telus, tetapi dia sangat luas dalam kita memastikan kita boleh mendapat lebih ramai pelajar. Zaz. Jadi persediaan dalam beberapa bulan sebelum ini dilakukan sendiri atau melalui ejen? Oh ya, kita sebenarnya untuk pengetahuan, mereka yang akan ikut dalam rombongan KPT ini, termasuklah kami daripada UKM, telah pun diberikan KPI. Misalnya UKM Pakarunding, diorang tak boleh datang join kita selagi mereka tak establish dia punya MOU dan MOA-nya. Dan selalunya kita dah dapatkan semua senarai-senarai pelajar-pelajar ini melalui kita punya rakan kita di luar, bukan saja melalui ejen, tapi kita punya pensyarah-pensyarah kita yang dah pun ramai dia punya pelajar-pelajar yang sekarang ni dah jadi dosen, dah jadi profesor, dah jadi rektor. Mereka ni yang menawarkan program-program tu sama-sama di UKM. I see. Wow, itu satu perkembangan yang saya sendiri pun sebenarnya baru tahu baru tahu kan sebenarnya. Tak boleh, bos, kalau tidak nanti KPT tak benarkan kami pergi. Patutlah dirasa tadi Razan kata 250,000, mana kita nak tahu. Betul juga tu. 500 juta. 500 juta. 250 pelajar, mana kita nak cari. Keluar dah Kedah aku dah. Tadi kita dah dengar daripada Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Okey, macam mana pula kalau IPTS kita pergi ke saudara Syekh Fahmi, nak bertanya sebenarnya berkenaan dengan sama sajalah. Kalau misalnya kata tadi Datuk Profesor cakap memang dah ada KPI. Betul. Taylor macam tu juga ke?
Sama je. Sama je, memang KL juga lah. Kan? Sama je. Okey, kalau misalnya kata macam untuk IPTA, memang ada mungkin dapat database daripada rakan-rakan kementerian dan sebagainya. Jadi kalau untuk swasta, boleh saya tanya ke? Macam tu juga ke? Boleh. Ini kita punya strategi lah kan, bila kita nak untuk penetrate yang international market. So pertamanya kita ada 3 strategi yang penting. Firstly, bila kita nak pergi ke international market, kita nak our presence in that country. So apa kita dah buat is, kita dah ada 14 office seluruh dunia lah. Wow. So kita ada 6 di Indonesia, 4 di China, 3 di Timur Tengah dan 1 di India. So the reason pasal kita nak kita punya office kat situ, sebab kita nak ada 3 dia punya important factors lah. First is culture. Bila kita nak deal dengan orang from different countries kan, kadang-kadang kita Malaysian ada different culture. So kita nak orang yang staff kita di sana semua local. Betul. Kebanyakannya kita orang punya alumni. So bila diorang balik ke their country, kita akan setkan kita punya office supaya diorang akan kerja kat sana, supaya prospective students dengan parents boleh di-counselkan oleh their own because nature-nya dia dekat situ. Betul. Dia tahu macam mana pembelajaran. So yang dia dah belajar kat Taylor, so yang dia pun dah belajar dekat Malaysia. Keduanya time zone. Kadang bila dekat yang Timur Tengah tu is 5 hours behind. Kan? So kalau bila diorang call, bila diorang nak information yang cepat, kadang kita lambat sikit. So bila ada office dekat sana, so diorang akan deal directly live on time. 2. Ketiganya language. Kadang kalau kita orang daripada Saudi call sini cakap bahasa Arab, kita nak respond pun susah juga. So bila kita ada our own staff yang local di sana, so it's easier lah. So sekarang kita ada 14. Keduanya, bila kita ada office dekat sana, mereka boleh pergi ke community. So that means dengan pandemik 2 tahun lepas ni pun banyak orang dah tak boleh travel, tapi kita punya staff di sana masih boleh ke sekolah-sekolah. Masih boleh ke, sebab dia ikut pada negara itu sendirilah. Betul. Kan, tak semua macam Malaysia pelaksanaan dia kan. Betul. So diorang dah free to move, diorang dah boleh buat dia punya visit to kita punya agents, kepada parents kan. So that is strategi nombor 2. Ketiganya ialah orang-orang macam yang penting macam Encik Razlan ni. So kita orang kerja rapat dengan EMGS. Okay. So bila kita work together dengan kita punya synergy is strong, dia boleh buat digital marketing. Itu yang sebab sekarang kan dunia kan sudah global kan, pandemic. So people nak buat virtual, people nak buat yang physical pun susah. So sekarang kita dah go on virtual. So kita akan support apa-apa yang EMGS nak buat, we will be there. So itu yang 3 lah. So kita buat office, dah masuk ke dia punya community dengan sekolah, dan ketiganya kita bekerjasama dengan EMGS, dengan IPT lah. Dengan KPT, sorry. So dengan 3 strategi ni, so it's a long term plan. So kita plan dalam 3 hingga 5 tahun untuk Taylor, untuk mendapat international student, untuk mencapai 250,000 juga. Students. So, okay. Itu untuk Taylor sendiri sajalah. Taylor sajalah Ya, saya. Wah, hebat. Wow. Terima kasih Dash. Jangan main tahu, 14 Di gang ada, office tau. Gang ada. So Gang senang. Kita pun boleh tumpang kan. Boleh. Boleh lah kan, mestilah semua melalui EMGS kan. Pastinya semua kena melalui EMGS. Betul. Akreditasi MPS. Satu, betul. Sini je. Saya tak nak cakap banyak, Lala dia jumpa saya juga kan. Betul, Prof. Mana boleh. Saya dengar je dia orang cakap, tak apa. Duduk kat tepi kan. Okey. Dan seterusnya kita ke topik seterusnya. Bukan topik lah, saya nak bertanyakan soalan lagi berkenaan dengan apa yang boleh offer, ditawarkan sebenarnya ketika Minggu Pendidikan World Expo 2020 ni. Saya nak bertanya kepada Datuk Muhammad Shatta yang duduk diam jadi dengar je kan. Okey. Dia observe saja. Kita nak tanya sebenarnya berkaitan dengan Pocket Talks. Okey, Pocket Talks. Apa yang MQA dapat nak tawarkan kepada rasanya peserta lah, kita boleh kata peserta ke target audience ke? Okey, terima kasih. Saya melihat beginilah, MQA ni dia macam kalau dalam bisnes, dia mesti ada seorang jurujual.
untuk membolehkan orang percaya tentang produk-produk yang ditawarkan. So kita dalam konteks ini produk kita adalah pendidikan. So nak memastikan pendidikan kita tu terjual, dia mesti ada jurujual. Dan jurujual tu kenalah meyakinkan. Jadi saya melihatkan apa yang kita nak bawakan, packagekan di bawah payung MQA ni, macam saya tersebut di peringkat awal tadi, kita nak pastikan bahawa segala apa yang dikeluarkan oleh PTA kita, IPTS kita adalah yang berkualiti, yang terjamin. Yang terjamin tu bukan sekadar diterima pakai dalam negara, tapi juga satu dunia melalui kolaborasi dan sebagainya. Itu tugas kita. Dan ini selari dengan apa yang kita bawa dengan tagline kita di MQA adalah pendidikan tinggi berkualiti global, global quality higher education. So bila melihatkan kualiti itu, kita mengharapkan masyarakat di luar sana tidak ada ragu-ragu lagi lah untuk menghantar anak mereka untuk melabur, anak-anak mereka belajar di universiti kita, awam ataupun swasta. Jadi untuk menyokong lagi hasrat kementerian untuk bawa 250,000 dengan 500 juta ni, kita di peringkat MQA memberikan flexibility kepada universiti awam dan juga universiti swasta kita melalui program-program yang tadi disebut oleh yang bagi Datuk VC UKM melalui micro credential. Yang kita lihat merupakan satu produk terkini yang seharusnya Malaysia menjadi champion untuk menawarkan kepada pelajar-pelajar bukan sekadar dalam ataupun luar negara. Sebelum ni di Malaysia kita ada micro credential, tapi kita tawarkan kepada masyarakat dalam, lokal. Tapi di peringkat MQA kita telah pun melulus supaya micro credential ini boleh ditawarkan, diambil oleh pelajar-pelajar dari luar negara. Dan micro credential ini merupakan satu program baru, kaedah baru untuk kita mendapatkan ijazah ke master ataupun academic qualification melalui program-program atau kursus-kursus kecil yang dipecah kecil dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang saya rasa amat menarik kepada pelajar-pelajar di sana, dan mereka pun tidak perlu hadir ke sini untuk mengikuti kursus-kursus tersebut. Dan insyaAllah dengan adanya micro credential ini, itu sebab saya kata tadi, engagement pihak MQA dengan badan-badan akreditasi di sana membolehkan kursus-kursus program micro credential ditawarkan untuk diterima pakai dengan mudah. Itu satu. Satu lagi produk yang kita bawa juga, yang pada hari ini menjadi satu sebutan dalam kalangan masyarakat kita, adalah untuk mendapatkan academic qualification, sama ada diploma, master, ijazah, even doctorate melalui pengalaman-pengalaman kerja yang lampau yang kita panggil APEL. Dan ini walaupun benda ini baru dalam kalangan masyarakat kita, tapi di negara-negara maju misalnya Amerika dan UK sudah pun ada. Dan dengan membawa produk-produk APEL ni kepada warga Timur Tengah, saya pasti ramai dalam kalangan-kalangan politician, businessman yang tidak ada latar belakang akademik yang kukuh tapi ingin mendapatkan ijazah, master ataupun doctorate, boleh memasuki universiti kita, dan ijazah-ijazah ataupun academic qualification yang ditawarkan tu diterima pakai bukan sekadar di Malaysia tapi juga di luar negara. Jadi pada mereka yang telah mempunyai pengalaman kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, misalnya kalau mereka ada pengalaman kerja selama 10 tahun, mereka boleh layak untuk dipertimbangkan, diberikan terus diploma tanpa melalui kaedah konvensional, tak payah datang kelas. Macam SAS tak payahlah tegih-hegih pergi kuliah, dapat je. Tapi kena adalah pengalaman kerja tu. Berapa tahun ni kerja? Tapi gila muda lagi kan. So kalau 10 tahun diploma, 15 tahun ijazah, 20 tahun master, 25 tahun kita telah berikan ijazah ke doctorate program, maksudnya nama Dr. SAS terus. Tidak perlu pergi 4 tahun. Kita adalah beberapa kaedah saringan yang boleh kita bincangkan di tempat lain, tapi dari segi kualitinya adalah sama dengan Dr. Syahta dengan Dr. SAS, sama saja. Dan diterima pakai oleh JPA dan mana-mana badan di luar negara. Ini tugas kita. UKM adalah di antara, saya bagi kredit nampak tak ada bunyi dekat situ. Di antara universiti awam yang pertama yang telah pun mendapat tauliah untuk mengendalikan APEL Q. Terima kasih. Jadi kita akan buka kepada mana-mana universiti lain yang bahas, dan insya-Allah kita akan buat secara rasminya pelancaran APEL Q. APEL banyak, ada 3 jenis APEL lah, APEL A, APEL C dan APEL Q yang terkini, dan insya-Allah coming soon APEL Micro Credential. So APEL M. Jadi insya-Allah pada mereka yang di luar sana yang berhasrat untuk mengetahui, boleh melayari website MQA. So insya-Allah jawapannya sentiasa berada di sana. Jadi ini akan dilancarkan pada nanti ke? APEL A, APEL C telah pun berlangsung.
Telah pun Apel Q berlangsung. telah pun ada, cuma dari segi rasminya belum dilancarkan, tapi pendaftaran telah berlaku. Ramai pelajar-pelajar yang telah masuk, terutamanya di kalangan businessman, ahli politik, atlet dan segala Davita macam. masuk UKM. Yes. Ustaz. Jadi insyaAllah Yes, Davita. Baru Baru. Baru masuk baru. kepada pendengar-pendengar yang sana, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, boleh masuk. Okey, ini satu berita yang sangat bagus sebenarnya, Yalah. terutamanya mereka yang bahagian profesional yang bekerja Ya. berpuluh tahun tetapi mungkin dia punya sijil. Yelah, sekarang ramai-ramai dalam kalangan masyarakat kita. Dulu dia tak sempat nak pergi sekolah, Betul. tak masuk universiti, tapi pengalaman kerjanya luar biasa. Ya. So jadi kita convertkan, kita buat assessment, pengiraan semula kesetaraan pengalaman selama 10 tahun dalam bisnes, dalam politik, dalam apa-apa bentuk, dan kita jadikan dia, tengok mappingkan dia dengan ijazah-ijazah ataupun program-program akademik yang ada ditawarkan oleh universiti tersebut, dan kita boleh awardkan mereka degree. Ini yang latest Apel Q. Untuk tempoh itu mestilah dalam bidang yang sama sahajalah dengan apa yang dipelajari. Ya, pengalaman 25 tahun dalam bidang apa? Dia tak boleh lah cacat perempuan kan. Kerja dalam bidang tonikan, masakan tak boleh lah. Dia kalau masakan, dia tukang 25 years. Dia memang masakan, dia chef. Dan maka dia akan dapatlah mungkin kedoktoran dalam culinary dan sebagainya. So, Okey, wow. ramai juga artis-artis di Malaysia yang telah pun mengikuti Apel Q yang tidak perlu saya sebut nama lah. Rahsia. Nak Rahsia. tahu kena Rahsia, cari sendiri lah. secret. Itu dia satu info yang saya kira memang baru juga kita tahu. Tambahan pula ada lagi beberapa program yang belum lagi digerakkan, kita kata belum lagi dilancarkan. Tapi okey, baik. Saya nak bertanya pula kepada Encik Muhammad Razlan kita yang duduk diam saja di situ. Dia pun ada tu checkmate tu. Kita absorb. Oh, dia tahu. Dia absorb. Alah tak sendiri juga. Tapi hujung pergi sini. Okey. Kami, saya dengan EMJS, kami have to be buddies. Ya, Satu betul. lagi saya sebelum sebut, nak sebut tadi tambahan. EMJS, tahniah kepada EMJS yang telah melancarkan satu one stop center portfolio website app Betul. untuk pelajar Portal. di Malaysia, dan semua senarai-senarai program yang ada dalam app tu mendapat kelulusan akreditasi MQA. Pelajar-pelajar Malaysia. bagus. Nanti mungkin Cik Sadran boleh cerita panjang lah sebab dia Oh. okey. Sangat membantu tu Zaz. So, betul. Saya memang Alhamdulillah. Congratulations, saya nak tanya. congratulations. Saya nak tanya sebenarnya gitu. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu pada Encik Omar Razlan. Ni simple sikit. Kita nak tanya relax sikit. Kos pengajian apa yang sering menjadi pilihan pelajar antarabangsa untuk belajar di Malaysia? Terima kasih, Zaz. Okey, uniknya Malaysia ni sebab seluruh dunia melihat Malaysia ni dari sudut yang berbeza. Ada negara yang melihat Malaysia ini sebagai destinasi pelancongan. Ada yang melihat Malaysia ini sebagai destinasi kesihatan. Ada yang melihat Malaysia ini destinasi pendidikan. Jadi yang melihat Malaysia sebagai destinasi pendidikan ni pula, dia lihat macam-macam pula. Ada yang melihat Malaysia ni bagus engineeringnya. Ada yang melihat hospitality-nya, retailers, research. Ada yang melihat Malaysia juga sebagai hub untuk Islamic finance, kewangan Islam. Okey. Ada yang melihat sebagai destinasi pengajian Islam. Kita duk ingat pengajian Islam ni orang akan pergi ke negara Timur Tengah. Sebenarnya di Malaysia juga mendapat perhatian untuk pelajar-pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian dalam pengajian Islam. Okay? Tapi yang paling ramai setakat ni memang social science lah, social sciences, business, even law, okay, Islamic finance dan juga human sciences. Dan kalau kita melihat dari seluruh dunia ni pula, negara lain minat lain di Malaysia ni. Dia punya minat bidang lain. Kalau negara-negara besar pula, seperti contohnya China, dari provinsi yang lain, minat dia pun lain. Betul. Jadi kalau nak tanya soalan minat pelajar untuk menyambung pengajian di Malaysia dalam bidang apa, saya boleh katakan rata-rata semua bidang mereka ada. Dalam hampir semua bidang ada pelajar antarabangsa yang membuat permohonan. Cuma yang ramai ni yang saya sebut tadi lah, social sciences, art, Islamic finance, law. Okey, tetapi itulah uniknya Malaysia ni. Semua peringkat ni lah, sijil lah. Semua peringkat Peringkat pengajian pula yang menariknya untuk tahun ini, selepas kita boleh kata era hampir pandemik berakhir ni harap-harapnya, peningkatan yang begitu ketara dalam PhD. Betul. Betul. PhD setakat akhir bulan November ini, setakat hari ni last ni, kita dah mencapai hampir 11,000 permohonan PhD. Sama banyak dengan undergraduate. Jadi ini strategi yang baik saya rasa daripada universiti-universiti UKM, Taylor dan semua universiti yang ada di Malaysia ni, menyasarkan pelajar-pelajar di peringkat doctorate dan juga sarjana. Kalau digabungkan sarjana dan juga doctorate ni melebihi
siswa pasca undergraduate. Betul. Jadi ini satu petanda yang amat baik untuk Malaysia, menunjukkan kepercayaan masyarakat antarabangsa terhadap kualiti pendidikan Malaysia itu semakin tinggi. Terima kasihlah kepada MQA pertamanya. Terima kasih MQA. Kerana akreditasi tadi yang membuatkan masyarakat dunia percaya kepada sistem dan juga kualiti pendidikan tinggi di Malaysia. Okey. Lepas tu tadi Cik Muhammad Razlan Datuk Profesor dia cakap mengenai aplikasi yang baru dilancarkan. Portal. Portal tu. Portal Discover Education Malaysia yang kita lancarkan 2 minggu yang lepas, yang mana portal ini sangat mudah untuk pelajar mengenali Malaysia, institusi-institusi pengajian di Malaysia dan juga melalui courses yang dia minat. Sebab kalau kita ingat masa kita nak sambung pengajian dulu, waktu kita kecil, mak ayah kita ataupun cikgu kita tak tanya nak belajar di universiti mana. Dia tanya kita nak jadi apa. Nak jadi apa, betul. Bila nak jadi apa, kos apa yang kita kena buat. Jadi sebenarnya pelajar ni dia tengok kos dulu. Dia tengok kos dulu, baru dia tengok universiti mana yang ada menawarkan kos ini. Rankingnya nombor berapa. Itu satu, mungkin ranking. Kedua, fee structure, mungkin kemampuan mereka. Jadi portal kami ni, kos ada, universiti mana ada, lepas tu fee structure ada. Bahkan kalau dia tahu pasal Malaysia, kalau dia suka nak duduk Pulau Pinang contohnya, dia letak engineering, berapa kos yang dia ada, bajet yang dia ada, Pulau Pinang. Keluarlah semua universiti ataupun institusi yang menawarkan pengajian kursus engineering di Pulau Pinang, apa dia. Ataupun di utara, dia nak ke Kedah atau ke Perlis dan sebagainya. Jadi satu portal yang menyenaraikan semua courses, 13,800 courses. Lebih daripada 400 institusi, 200 institusi. Yang paling penting, semua kos yang dalam itu akreditasi. Semuanya semua telah dijamin. Jadi pelajar jamin halal. Jadi pelajar tak akan jamin halal. Pelajar dan ibu bapa yang melayari itu tak rasa sanksi. Sebab ada masa yang kita ada banyak berlaku sebelum ni pelajar dah belajar tahun pertama, tahun kedua, rupanya tak iktiraf. Tak diiktiraf, betul. Tak apa lagi, yang dah graduate, dah balik negara, nak apply pekerjaan, tak iktiraf. Jadi kita tak nak experience itu dilalui oleh pelajar. Jadi senarainya semuanya dijamin oleh MQA. Okey, apa nama portal tu tadi? discover.educationmalaysia.gov.my. So ataupun kalau search di Google tu Discover Education Malaysia. Discover Education Malaysia. Wow, okey, itu dia tadi. Itu saya rasa sangat membantu sebab memanglah kalau kita nak mula masuk belajar, kita kadang-kadang kita nak tahu dengan lebih detail tapi kita kena buat research dengan banyak browser. Kita tengok sana, tengok sini kan. Kemudian tak semestinya kita nak pergi exhibition sahaja, expo, education expo yang selalu ada juga hujung-hujung tahun, tapi disebabkan pandemik COVID-19 kita dah tak ada education expo tersebut untuk kita lebih tahu subjek apa yang kita nak dengan tempat institusi yang nak belajar. Bagaimanapun, kewujudan portal ini sangat membantu kepada semua pelajar yang sekarang nak memasuki IPTA, IPTS ataupun institusi pengajian tinggi lain yang anda inginkan. Okey, baik. Sebelum tu, tuan-tuan sekalian, saya rasa kita akan berhenti rehat seketika. Okey, kita akan pergi ke segmen seterusnya selepas ini. Tapi sebelum itu, saksikan VT yang kami sediakan untuk anda, para penonton yang menonton program Santai Bersama Malaysia GZ. Kita akan kembali selepas ini. Expo ni, penglibatan Expo ni sebagai satu batu loncatan lah. Batu loncatan untuk dapat kita mendedahkan UiTM ini ke platform ataupun wacana dunia supaya kita nak orang tahu UiTM ini bukan sahaja kata players yang di dalam negara, tapi kita juga akan menjadi international player lah. Di situ kita berharap semua ada 10 orang saya bawa kali ini akan dapat memainkan peranan melihat dan melawati booth-booth daripada negara-negara lain supaya kita boleh engage dengan mereka. Pada masa yang sama, kita pun berharap mereka boleh engage dengan kita sebab UiTM akan membawa beberapa activities untuk dikongsikan dengan semua pelawat-pelawat expo itu sendiri. Sebagai contoh, saya akan terlibat dalam satu forum yang mana dalam forum ini is on future digital education.
saya akan menjadi seorang panel bersama dengan UTP dan juga UKM. Jadi forum ini adalah satu platform untuk kementerian sebenarnya, sebab ia akan dimoderate oleh Datuk KP sendiri, Datuk Husaini. So kita akan membincangkan satu isu tentang digital yang harapannya pelawak-pelawak daripada negara luar akan mengetahui bahawa Malaysia ini tidak tertinggal dalam konteks digital. Jadi dengan adanya satu, kita akan cerita tentang tajuk dia riwayat Higher Education Forum on Digital Education. Jadi kita berharap pelawak-pelawak daripada luar negara ataupun pengunjung-pengunjung daripada negara-negara lain akan tahu tentang tentang kita punya higher education di Malaysia ini bersedia untuk menghadapi digital transformation ini, terutamanya dalam konteks post-COVID lah. So thrilled to be here in Malaysia, and I really like my university because university presents me so many opportunities to become fluent, natural when it comes to English language as well. I'm trying to travel in Malaysia because Malaysia is a very beautiful country with beautiful nature, and I want to see as much as possible here. I have never seen sea or ocean before. I had so many feelings inside myself. This beauty turned my world upside down. I was about to cry. I really didn't want to believe that this happening in reality, and that's why I'm happy. Я определенно хотела бы, чтобы каждый, кто живет в моей стране, обязательно побывал там, где сейчас я нахожусь, потому что это такое необыкновенное, такое прекрасное место, где каждый человек может найти все, что он хочет. Особенно, если ты действительно хочешь получить прекрасное образование, это один из самых лучших вариантов. Baik, bertemu kembali dalam program Santai bersama Malaysia Gazette. Anda masih lagi bersama saya Zazrina Zainuddin dan juga 4 panel kita, our fine gentlemen di sini yang terlibat secara langsung dalam Minggu Pendidikan di World Expo 2020 Dubai. Okey. Saya sebenarnya nak tanya satu soalan kepada Encik Syekh Fahmi berkenaan dengan katanya ada satu pertandingan yang akan diadakan sepanjang Minggu Pendidikan ini. Boleh ceritakan sedikit? Boleh. Pertandingan ni yang kita buat untuk actually nak penetrate market Timur Tengah. Ini untuk cover budak-budak umur 16 hingga 18 tahun kepada program-program yang mereka minati di TELUS. Seperti program Performing Arts, Culinary, Hospitality, Engineering. So pertandingan ini adalah untuk engage dengan budak-budak dalam umur tahun macam tu kan. So kita berfikir mula-mula nak buat karangan ke debate ke, tapi dia orang 16 tahun kan. So bila budak-budak zaman sekarang, so kita orang plan untuk buat, kita orang panggil World Stage. World Stage competition ni ialah macam pertandingan YouTube. So diorang kena actually buat video dalam masa setengah minit ke 1 minit, anything interesting untuk diorang promote themselves dekat social media. Lepas tu the best 3 akan mendapat sponsorship daripada TELUS untuk belajar di TELUS. Yang mana kita akan buat di Dubai nantilah. Yang the best 3 lah. Ini untuk kursus ni sajalah, performing arts dan culinary tu tak, kursus apa-apa yang mereka minati, tapi video tu mesti ada kena-mengena dengan kursus yang mereka hendak belajar. So kalau performing arts, diorang boleh buat acting. Kalau culinary, diorang boleh ambil video macam diorang masak. And then kalau yang diorang nak buat ke engineering, diorang boleh buat video mengenai robotics. Tapi diorang kena promote dekat social media. So yang mana yang mendapat banyak exposure, banyak likes, so akan di panelkan ataupun di judge by dia punya social
media punya world lah. So dan the top 3 akan mendapat sponsorship retailers lah. Tapi ini semestinya perlu ada sekali dengan dia punya qualification education lah. Yes, of course. Untuk apply kan. Kalau tak MJS kalau, marah. Kalau tak Prof tu marah nanti kan macam mana. Ramai marah ni. Mesti ikut. Saya dah ambil nota. Terima kasih Abang. Terima kasih Dalan. Okay. So itulah kita punya competition untuk break into the Middle East market untuk budak-budak umur 16 ke 18 tahun. Itulah competition world stage. Okey, kalau di Dubai. Itu kalau dekat Dubai lah. Tambahan sikitlah sebenarnya kita nak tanya. Kalau Taylor tak ada plan untuk ke expand, luar daripada Middle East kan? Ada. Tapi yang competition ni hanya khas untuk Timur Tengah saja. Okay. Untuk tempoh masa minggu pendidikan sajalah. Ya, betul. Okey, faham. Wow. Dubai Expo 2020. Saya dah pun sangat excited berkenaan dengan World Expo, Minggu Pendidikan World Expo 2020 Dubai ni. Kita pun dah tak sabar, dijangkakan akan dilancarkan pada 13 Disember dan akan berakhir pada 18 Disember ya. Betul. Saya sebenarnya dah tak sabar. Panel kita dah pun bersedia untuk memberikan ataupun offer the best they can untuk mencapai target sasaran 250,000 pelajar antarabangsa ke Malaysia. Okey, saya sebenarnya kita nak round up table sebab saya kira masa mencemburui kita lah. Sebenarnya kita dah pun dekat sejam sebenarnya. Oh, iya ke? Ya. Sekejap je kan? Rasa tak? Sekejap. Profesor. Betul. Rasa sejam. Tak rasa. Relax saja. Tapi dengan itu saya ingin mintalah sedikit mungkin ada harapan, kita ada kata-kata, bukan kata-kata terakhir lah, saya tak suka guna perkataan kata-kata terakhir tu. Mungkin ada harapan, kata-kata ucapan untuk pelaksanaan Minggu Pendidikan untuk World Expo 2020 Dubai ini. Saya ingin mulakan dengan Datuk Profesor. UKM kita optimis, right? Kita akan capai visi dan misi yang telah pun kita tetapkan sebelum kita berangkat ke Dubai. But just to say the last word, I would like to take this opportunity to thanks to KPT in particular, EMGS, memberikan peluang kepada UKM sebagai sebuah universiti penyelidikan untuk sama-sama menyertai Expo Dubai yang penting bagi memastikan universiti dan juga hasrat KPT untuk menjadi higher education hub itu tercapai. Itu hasrat daripada kami lah dan harapan daripada UKM juga. Terima kasih Zaz. Terima kasih banyak. Seterusnya kita nak dengar sedikitlah mungkin harapan ataupun expectation daripada Datuk Muhammad Shatta selaku Ketua Pegawai Eksekutif. Terima kasih. Sama juga seperti mana yang disebut oleh BC UKM, hasrat kita, tujuan kita pergi ke Dubai satu sahaja, iaitu nak memastikan agenda kementerian tercapai. 250,000 pelajar akan datang ke Malaysia menjelang 2025 dan kemudian dalam masa sama kita akan membawa pulang lebih kurang 500 juta. Dan MQA melalui kolaborasi dengan semua badan-badan quality assurance di negara tersebut, saya yakin dengan adanya persetujuan, agreement, MOU dan sebagainya, saya yakin hasrat kementerian kita untuk 250 dan 500 juta akan menjadi realiti dan kenyataan, dan saya yakin komitmen dan sokongan daripada semua IPT, S dan awam yang ke sana bersama-sama dengan agensi yang terlibat, hasrat tersebut akan menjadi realistis. Seterusnya Malaysia akan mampu untuk menjadi pendidikan global bertaraf dunia pada masa yang akan datang. Amin. Okey, baik. Encik Chef Fahmi? Untuk kita orang, saya rasa Dubai Expo ni akan memberi kita orang peluang untuk mendapat lebih banyak exposure di Timur Tengah. I think itu yang paling penting untuk kita orang, sebab kita orang pun nak support KPT untuk membawa masuk 250,000 student dan Timur Tengah menjadi salah satu region yang Malaysia akan mendapat students from. Itu yang kita orang punya harapan di Dubai Expo 2020. Terima kasih. InsyaAllah. Dan terakhir sekali, Encik Muhammad Razlan, silakan. Terima kasih Zaz. Saya selalu sering ingatkan warga EMGS yang akan ke Expo Dubai ini, kita pergi membawa nama negara. Kita bukan membawa nama syarikat ataupun nama mana-mana universiti. Kita pergi sebagai Malaysia. Jadi saya tadi tertarik juga dengan Prof. Ikhwan dan juga Fahmi mengatakan kalau kita pergi sebagai Malaysia. Jadi kita harap semua partisipan, semua peserta selama 34 badan atau universiti yang akan bersama dengan kita di Dubai nanti datang sebagai Malaysia. Kerana akhirnya nanti kita nak brandkan Malaysia ini sebagai destinasi pendidikan.
Contohnya kalau kita ambil negara Eropah, orang kalau anak kita dapat pergi UK, biasanya tak tanya dah universiti mana. Jadi begitu jugalah kita nak brandkan Malaysia ni, bila ada pelajar yang akan datang ke Malaysia, mereka nak belajar di Malaysia, mak ayah dia atau saudara mara dia tak tanya dah universiti mana. Kerana kualiti semua universiti di Malaysia ni telah mencapai satu kualiti dan juga kedudukan yang sangat tinggi dan dipercayai oleh seluruh dunia. Terima kasih KPT yang memberi kepercayaan kepada EMJS untuk menjadi agensi pelaksana. Terima kasih. Kita terima kasih banyak Cik Syed Fahmi. Dan saya kira dengan itu sampai sini dahulu. Terima kasih saya ucapkan kepada semua 4 panel saya yang berada bersama-sama dengan saya di sini, dan juga saya harapkan semoga World Expo Dubai 2020 ini akan menjadi aspirasi kepada kita semua dan pelaksanaannya secara langsung akan mencapai sasaran seperti yang telah diperkatakan oleh kesemua 4 panel saya sebentar tadi. Dalam tempoh sejam kita membincangkan mengenai Minggu Pendidikan yang akan berlangsung pada 13 Disember sehingga 18 Disember. Dan saya kira sampai sini dahulu daripada kami berlima. Saya Zazrina Zainuddin mengundurkan diri. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang menonton program Santai bersama Malaysia Gazette. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.